Duduk library tu pun satu hiburan juga. Hiburan juga. Behind closed doors, I'm a fool for your love. My name is Madam Siti. So hari ni Madam Siti nak share tentang pengalaman sepanjang saya berada di program matrikulasi. So saya masuk matrik masa tahun 2008. Sangat lama. So boleh kira lah umur saya berapa kan? Jangan kira. Okay. Dan saya saya masuk matrikulasi Tangkak Johor, which is salah satu daripada saya punya pilihan. Masa kita apply matrikulasi dulu, kita boleh letak 3 pilihan kan? So antara pilihan-pilihan yang saya letak adalah matrikulasi Melaka, matrikulasi Tangkak Johor dan juga matrikulasi Negeri Sembilan. Kalau ada yang tanya kenapa Madam pilih 3 matrikulasi tu, sebabnya adalah itu adalah matrik-matrik yang paling dekat dengan rumah. Anak mak tak nak duduk jauh-jauh. Okay. So dan alhamdulillah saya dapat matrikulasi Tangkak Johor. Saya rasa yang itu adalah pilihan ketiga. So macam mana placing matrikulasi tu saya pun tak boleh nak kata, sebab mungkin dia bergantung pada result juga, mungkin bergantung kepada performance kita masa SPM. So saya pun tak sure dan saya dapat masuk ke matrikulasi Tangkak. Okay. So apa yang bestnya tentang matrikulasi Tangkak ni? First, sebelum saya masukkan kepada cerita-cerita best di matrikulasi, best ke tidak? First saya nak beritahu kenapa kita kena pilih matrikulasi. Kenapa kena masuk matriks? Macam saya masuk matriks program 2 semester ataupun program 1 tahun. Saya ambil sains fizikal ataupun jurusan sains fizik. So saya akan ada subjek-subjek yang saya wajib ambil. Matematik saya wajib ambil fizik, kimia dan juga komputer, computer science. So itu adalah 4 subjek wajib yang saya ambil sebagai seorang pelajar jurusan sains fizikal dekat matrikulasi. So kenapa kena pilih matrik? So the reason, first reason saya masuk matrik atau saya ambil matrik masa dulu adalah first, saya nak fast track untuk pergi ke ijazah. So kalau masa zaman saya dulu, matrikulasi ni adalah kiranya fast track daripada compare kalau awak ambil diploma ataupun awak ambil STPM. Matrikulasi ni adalah batu loncatan untuk cepat masuk ke ijazah, tapi dengan syarat ambil program 1 tahun. Cuma program 1 tahun ni dia bergantung kepada kita lah, kita boleh bawa ke tak. Program 1 tahun ni dia laju, pembelajaran dia sangat laju, dia macam dekat universiti punya level. Okay, so itu the first reason kenapa saya masuk matrikulasi. Saya pilih matrikulasi berbanding STPM ataupun diploma. The second reason kenapa korang kena masuk matrik adalah kerana sijil matrikulasi dah laku, kalau kita kata bahasa senangnya. So maksudnya dengan sijil matrikulasi korang dah boleh apply kerja. Ini adalah benda baru masa zaman saya matrik tahun 2008-2009 dulu. Sijil matrik ni sebenarnya dia tak ada apa-apa, dia tak laku orang kata. Kalau misal kata saya fail matrik, saya hanya boleh gunakan saya punya SPM. Even kalau saya pass matrik pun, sijil terakhir yang akan dikira masa nak apply kerja adalah sijil SPM juga. So masa zaman saya, matrikulasi ni sijil dia masih belum dilakukan. Wait a minute. Dilakukan gitu. Masih tak laku lagi untuk apply kerja. Yang bagusnya sekarang ni kerajaan dah buat sijil matrikulasi dah laku untuk korang minta kerja. So the highest korang punya pencapaian kalau korang matriks adalah dia akan tengok matrikulasi. Tapi macam mana pun sebelum masuk matrik kena dapatkan result SPM yang bagus. Okay, the third reason kenapa korang kena pilih matrikulasi. Ini paling saya suka. Matrikulasi ni yuran dia sangat murah. Kenapa? Sebab kerajaan akan support semua yuran-yuran pengajian, yuran penginapan. Yang kita kena bayar hanyalah yuran pendaftaran je. Kalau macam sekarang tak silap saya dalam around RM500 untuk pendaftaran. So means korang hanya perlu bayar RM500 masa awal-awal nak masuk matrik. And then
Yang lagi satu best, setiap semester korang akan dapat allowance. Kerajaan akan bagi allowance kepada semua pelajar-pelajar yang masuk matrikulasi. So, yuran murah, dapat duit poket lagi. So, kita tak perlu nak minta duit banyak-banyak kat mak. Okay. So, tu adalah 3 sebab kenapa kena pilih matrikulasi. Okey, ada yang kata matrikulasi ni adalah just untuk budak-budak pandai. Betul ke? Okey, sebenarnya macam saya kata, matrikulasi ni dia ada 2 program. Macam video saya sebelum ni saya dah terangkan, matrikulasi dia ada 2 program. Program 1 tahun dengan program 2 tahun. Ataupun sekarang kita panggil nama program 2 semester atau 4 semester. Kalau 2 semester tu, which means setahun je lah korang punya matrik. Kalau 4 semester, which means 2 tahun korang punya matrikulasi. So, dia bergantung kepada korang punya which program yang korang masuk. Untuk program 1 tahun memang saya kata dia punya pengajian dia sangat laju. Dia macam universiti punya level, dia bukan macam sekolah cikgu akan tunjuk satu, tak ada. Lecturer akan mengajar di pasal kita nak salin ke, kita nak borak ke, kita nak main ke, and then tutorial kena buat sendiri semua. So dia banyak self-dependent punya study lah. Maksudnya korang tak boleh mengharapkan pada cikgu je, korang kena rajin buat latihan, tutorial semua juga. So tapi kalau korang jenis yang slow learner ataupun lambat sikit nak pick up, it's okay. Korang sesuai untuk masuk program 2 tahun. Sebab program 2 tahun tu dia macam dia punya syllabus sama macam program 1 tahun, cuma dipanjangkan jadi 2 tahun. So kiranya tak adalah laju sangat. Kalau program 1 tahun ni dia belajar laju-laju supaya dapat habiskan dalam setahun. Kalau program 2 tahun ni dia belajar sikit jadi 2 tahun. So dia tak selaju dengan program 1 tahun lah. Okay, itu bezanya. So dia tak adalah sebenarnya memang untuk budak pandai je. Cumanya competition untuk masuk ke matrik sangat tinggi. Sebab satu Malaysia ramai yang nak apply matrikulasi. So competition dia sangat tinggi. So pemilihan dia akan tengok pada result kita juga. So lagi baik result SPM korang, lagi tinggi potensi korang untuk dapat masuk ke matrikulasi. Okay, so dia taklah susah sangat. Dan ada yang kata matrikulasi ni macam penjara. Pasal tu saya tak nak komen lebih. Korang dengarkan saya punya sharing tentang saya punya life dekat matrikulasi dan korang judge sendiri. Macam penjara ke tak? Okay, so matrikulasi ni macam mana cara kita tahu kita dapat result dia, macam mana kita tahu? Sama dia akan melalui SMS dan juga melalui website. Dengan kita akan dapat surat. Zaman dulu ada surat lah. Zaman sekarang saya rasa daripada website tu korang tinggal terus print. So keputusan kita dapat ataupun tak masuk matrik boleh refer pada website dengan kita boleh hantar SMS masa tarikh yang dia kata pengumuman akan dibuat tu. So daripada situ korang kenalah sediakan semua benda-benda yang disuruh sediakan. Dari segi dia nak salin IC lah, benda-benda semua tu kena sediakan. Dan masa hari pendaftaran, apa yang korang kena buat, korang kena bawa semua borang-borang yang diperlukan, and then korang kena bawa semua korang punya peralatan, baju-baju, baldi semua bawa sekali. Dan pemakaian korang pula macam mana? Korang kena pakai formal, habis fully formal, pakai baju kurung, pakai kasut, kalau lelaki pakai kemeja, pakai necktie. Dan memang dekat matrikulasi attire dia adalah formal. So masa pendaftaran tu pun korang kena pakai formal. And then lepas pendaftaran, biasanya lepas sesi pendaftaran tu korang akan masuk ke dorm ataupun asrama dia. Dorm pula, dorm tu asrama, dia punya bilik lah. Masa dekat matrikulasi kita panggil bilik. So korang akan masuk ke korang punya bilik. Dalam satu bilik tu dia akan ada 4 orang. Pengalaman yang saya cerita ni adalah pengalaman saya masa saya di matrikulasi Tangka Johor. Mungkin berbeza sikit dengan pengalaman korang. Sebab masa tahun 2020 saya ingat saya matrikulasi semua kelas-kelas dijalankan secara online. So pelajar-pelajar matrikulasi sesi 2020 hari tu dia tak merasa live in campus tu. So pengalaman yang saya share ni adalah pengalaman saya masa 2008 dulu tau. Mungkin tak sama dengan yang sekarang. Saya share supaya korang dapat bayangkan live in matrix tu macam mana. Okay, kita sambung. Tadi saya kata kita masuk bilik. Dalam bilik tu ada 4 orang. So apa yang korang akan dapat dalam bilik korang tu sendiri, korang akan dapat katil, obviously katil, and then korang akan dapat locker dan dia akan sediakan satu meja setiap seorang. So kiranya korang ada katil, ada almari baju dan juga ada meja study sendiri. Okay.
And then lepas dah masuk dorm tu, dia akan macam biasalah, masuk mana-mana pun akan ada program orientasi. So dia ada seminggu orientasi. So masuk orientasi tu adalah dia panggil balik senior-senior matrikulasi yang lama untuk jadi korang punya fesi, buat program, ice breaking semua, dan buatlah macam-macam aktiviti. Okay, lepas seminggu tu bermulalah kelas-kelas untuk korang punya jurusan. Okay, then kita bercerita tentang aktiviti seharian. So saya share apa aktiviti yang saya buat daripada pagi sampai malam sepanjang di matrikulasi. So first korang kena ingat, jadual dekat matrikulasi ni, jadual kelas sangat padat. Jadual dia bermula daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. So memang gap pun, kalau ada pun gap sejam untuk rehat, untuk solat, untuk makan. So gap dia ada sikit dan kelas sangat padat, 8 pagi sampai 5 petang. So bayangkan, kena bangun awal. So aktiviti harian saya biasanya saya akan daripada bangun pagi, subuh, lepas subuh kalau siapa yang suka tidur balik tu tidurlah balik lah, suka, tapi make sure pukul 8 tu dah pergi kelas. Okay, and then lepas subuh biasanya saya akan siap-siap terus, saya akan turun pergi ke kafe untuk sarapan. Dia tak ada dewan makan, dia berbeza dengan asrama. Dia tak ada dewan makan, so dia ada kafe. Kafe ni dia macam kedai cafeteria. Dia ada beberapa kedai makan yang korang belilah apa yang korang nak, and then makanlah. Biasanya saya akan sarapan dulu pagi-pagi sebelum mulakan kelas. Sebab macam saya kata, kelas dia sangat padat, korang mungkin akan kelaparan. Kalau korang tak sarapan, korang mungkin akan kelaparan. So make sure sarapan supaya dalam kelas tu kita dapat belajar dengan tenang lah. Kalau tak nanti geruk perut nak buat macam mana. Okay, and then lepas sarapan, korang dah bolehlah bermula berjalan kaki pergi ke dewan kuliah ataupun pergi ke kelas. Sebab dekat matrik ni, asrama dan dewan kuliah ni dia macam ada a bit distance. So korang kena jalan kaki pergi ke, daripada asrama pergi ke dewan kuliah tu lah. So berjalan kaki pergi ke dewan kuliah. So kelas macam saya kata, kelas mula pukul 8. So jenis-jenis kelas yang ada dekat matrikulasi ni, dia ada kelas kuliah, lecture. Lecture ni kuliah lah. Maksud kalau kuliah ni dia akan satu dewan yang besar, dia gabungkan semua pelajar-pelajar setiap jurusan, dia ikut sesi lah. Dia gabungkan, maksudnya dalam satu dewan akan ada beratus-ratus 100 ke 200 pelajar. Lecturer akan duduk kat depan mengajar lecture. Dia ajar teori, dia tunjuk slide, korang kena salin nota. So itu adalah lecture. And then jenis yang kedua adalah tutorial. Tutorial ni maksudnya dia akan, kalau lecture tadi biasanya 2 jam, tutorial ni adalah sejam. So sejam tutorial ni apa yang kena buat, dia adalah masa untuk korang buat latihan. Lecturer akan sediakan latihan-latihan yang korang kena buat. Biasanya latihan tu kena siapkan dulu masa belum datang ke kelas lah. Masa ke kelas adalah sesi untuk bincang. Lecturer akan tanda, lecturer akan buat sama-sama, mana yang tak faham boleh terus tanya. So itu adalah sesi tutorial. Dan ada juga satu lagi sesi untuk lab. Lab ni adalah untuk kita buat kerja-kerja lab lah. Lab ni biasanya memang dia spesifik untuk jurusan sains lah. Saya ambil sains fizikal, so memang akan ada lab tu. So dekat matrik ni juga macam mana pembahagian kelas-kelas. Korang akan ada macam sama macam sekolah, 6 arif, 6 bestari. So korang ada kelas-kelas. Cuma dekat matrik kita tak panggil kelas, kita panggil praktikum. So korang pembahagian kecil-kecil. Contohnya dalam satu jurusan sains fizikal tu, dia akan ada kecil-kecil, kelas kecil-kecil tu kita panggil praktikum. So ada praktikum ni, praktikum ni, praktikum ni, praktikum ni. So bila sesi tutorial tu, korang akan duduk dalam praktikum. Duduk dalam praktikum. Satu praktikum ada dalam 10 ke 15 orang, kecil je lah kelas dia. So beberapa orang je lah. So korang memang akan banyak spend masa dengan praktikum korang ni. So dia macam rakan sekelas korang lah. Buat lab sama-sama, pergi lecture sama-sama, buat tutorial sama-sama. So itu adalah kawan-kawan yang korang akan spend masa dari pukul 8 sampai pukul 5 pagi. 5 pagi pula, 8 pagi sampai 5 petang. Tapi kalau lecture masa kuliah, praktikum ni tadi akan digabungkan. Digabungkan dalam satu lecture hall.
duduk ramai-ramai ikutlah. Korang duduk ikut praktikum ke, korang nak ikut kalau kebetulan ada kawan-kawan korang dari praktikum lain pun lecture sama masa dengan korang nak duduk dengan kawan yang lain pun tak ada masalah. Dia tak ada strict. Okay, biasanya kan dalam dewan kuliah tu dia macam ada level-level tu tau. So kalau korang duduk bahagian depan, mesti budak nerd. Dia skeptical sangat. I don't know why, but macam tu lah. Kalau korang duduk depan lah, muka budak-budak nerd yang cacah, rajin, macam pandai, tak baik cakap macam tu kan. Okay, and then akan ada middle punya kelas, middle punya level. Sebab lecture hall ni dia macam menaik tau. Lecturer kat bawah sekali, so lecture hall dia macam menaik. So yang part depan kat bawah sekali tu budak-budak yang biasanya budak-budak yang fokus lah. Yang tengah-tengah tu dia medium-medium tu, dia kadang-kadang main, kadang-kadang belajar ikut mood. Kalau yang duduk belakang sekali tu biasanya tak tahu nak cakap apalah. Okay, biasanya duduk belakang tu dia macam mata helang, tengok keliling, cari awet. Awet praktikum tu cantik. Laki orang ni apa laki praktikum tu, student praktikum tu macam handsome je. So duduk belakang bukan sebab nak tengok lecturer, duduk tengok orang tu, dia pakai baju biru lah hari ni. Okay, so itu adalah situasi dekat lecture hall. Bergantung korang suka duduk depan, duduk tengah atau duduk belakang. Tapi tak semestinya saya kata belajar duduk belakang tu tak perform. Duduk belakang tu mungkin adalah salah satu cara untuk menghilangkan ngantuk. Sebab dia lecture, bayangkan you duduk lecture 2 jam, and then dengar cikgu cakap, lecturer cakap. Kalau lecturer tu best lah. Kalau lecturer tu jangan bosan, korang pun ngantuk. So dengan duduk belakang tu mungkin dapat cuci mata, hilangkan ngantuk. Macam zaman saya ni, masa saya dulu, saya suka duduk tengah. So ada kali nak main-main, ada kali nak belajar. Walaupun duduk tengah still dapat cuci mata kat lah. Gitu, alright. So itu adalah situasi dekat dalam lecture hall. And then saya banyak ambilkan masa dengan praktikum saya, kawan-kawan praktikum. So yang best dia praktikum ni, macam saya kata, dia adalah kawan-kawan kelas. So korang memang akan rapat dengan korang punya praktikum. So biasanya dia akan, bila dah lama-lama lah dia akan, so dekat matrik macam kata dia kena pakai baju formal. So korang akan ada, tak dia macam culture. Hari ni kita pakai baju warna ni nak. So perempuan akan pakai baju kurung warna, contohnya warna biru. So hari Isnin tu semua dalam praktikum tu pakai baju warna biru. Laki pun akan pakai baju kemeja warna biru. So dia macam semangat asabiah kata kan. Okay, so tu jadi hiburan masa dekat matrik. Okay, padahal dia tak wajib pun. Dia you can wear anything as long as it's casual. Formal, sorry, bukan casual, formal. Kena pakai baju kurung, lelaki kena pakai pakai kemeja. Kalau perempuan yang non muslim ataupun free hair, kena pakai baju blouse dengan seluar slack. Maksudnya very formal lah. Okay. So itu adalah salah satu hiburan masa dalam lecture hall. Hiburannya untuk yang suka duduk belakang tu adalah suka cuci mata. Kalau dalam praktikum, hiburan dia adalah korang suka nak set, hari ni kita pakai baju warna apa, esok pakai baju warna apa. So tu je, dia just nak menggembirakan hati. Okay. And then tu adalah cerita kelas. Macam saya kata, kelas 8 sampai 5. So dia akan ada kelas start daripada 8 pagi sampai pukul 1. Pukul 1 tu biasanya akan break. Antara 8 dengan 1 tu bergantung pada jadual lah. Ada yang straight, ada yang mungkin akan ada gap 1 jam. Sebab tak semestinya 8 sampai 5 tu memang full kelas lah. Tapi biasanya saya kata gap dia, break dia sangat sekejap. Break wajib adalah pukul 1 lah, which is untuk pelajar-pelajar muslim solat, untuk korang pergi makan, untuk siapa yang nak naik bilik, nak mandi ke, nak rehat kejap ke, rehat sejam tu depends, dia bebas. Tapi pukul 1 tu memang rehat wajib. And then between 8 hingga 1 tu ada yang full, ada yang mungkin ada gap sejam. Biasanya sejam tu depends korang nak buat apa. Siapa yang, contohnya kelas 8 sampai 9, lepas tu 9-10 tak ada kelas nak buat apa. So depends korang nak balik bilik, nak rehat-rehat, ataupun korang nak lepak kafe, ataupun korang nak pergi library. Duduk library tu pun satu hiburan juga. Hiburan juga. Macam saya kata, macam dalam lecture hall, kat library tu pun satu hiburan. Kenapa? Fasa-fasa matrikulasi ni waktu pelajar umur 18, kita baru nak nampak dunia, baru nak tahu, rupanya ramai lagi yang ramai lagi yang yang kata cantik, ramai lagi handsome selain daripada kawan-kawan sekolah kita. Macam tu lah. So waktu tu semangat membuat-buat untuk tengok dunia luar kan. So selain lecture hall,
kat library pun best. Library dia banyak buku, korang boleh duduk dengan kawan-kawan tengok dengan praktikum. Sometimes saya masa break sejam tu saya tak nak balik bilik sebab saya takut tertidur and then skip kelas. Okay, and then so saya akan lepak dekat library. So dekat library tu depends nak buat apa. Macam dekat matrik biasanya korang akan ada tutorial kan. So itu adalah waktu untuk buat tutorial. Atau kalau malas macam saya kata cuci mata, baca buku. Jangan kata Madam Siti ajar untuk cuci mata. Saya share pengalaman je. Tapi saya tak kata saya cuci mata. Ingat tu. Alright, so pukul 1 adalah waktu rehat. So masa saya kata rehat tu korang nak tidur boleh, korang nak balik maksudnya nak balik bilik, nak tidur ataupun nak pergi makan dekat mana? Makan dekat kafe. Okay, and then korang boleh juga nak pergi library pun boleh, depends, dia bebas. Yang penting pukul 2 kelas mula balik. So pukul 2 korang kena pergi balik kepada kuliah ataupun tutorial ataupun lab, depend lah ikut jadual korang. Okay, and then pukul 2 sampailah pukul 5 tu adalah sesi untuk kelas. Lepas pukul 5 korang dah bebas, dah habis kelas. So setiap Isnin sampai Jumaat kelas 8 sampai 5. So itu adalah waktu kelas. Habis pukul 5 tu adalah waktu bebas. 5 sampai malam, sampai besok pagi tu adalah waktu bebas. Korang boleh buat apa-apa pun. So biasanya lepas balik tu pukul 5 biasa penat kan. So saya akan balik bilik and then bersiap, rehat-rehat dulu and then turun makan dengan kawan-kawan. Makan dekat kafe and then naik bilik balik, tak tahu nak buat apa. And biasanya jugalah dekat matrikulasi ni petang-petang tu adalah waktu riadah. Saya kata kelas dah penat 8 sampai 5. So lepas tu mestilah kita nak beriadah. Beriadah yang pertama riadah mata. Yang kedua adalah riadah jalan-jalan. Macam saya dekat matrikulasi Tangka Johor ni dia ada kolam. So korang boleh jalan-jalan, pergi tengok kolam. Jalan tak buat apa-apa pun dia dah macam satu benda yang menghiburkan. So korang jalan-jalan dengan kawan-kawan. Jalan je. Sebab kawasan matrikulasi adalah besar. So bila korang jalan macam mana pun, jalan yang sikit pun dah cukup riadah dah. Ataupun pelajar-pelajar lagi suka main bola, suka main takraw ke, main basketball, semua game-game tu semua ada. So korang boleh main dekat matrikulasi waktu petang. Dia tak wajib. Itu semua kalau bosan, sebab dia bosan lah. Kita hari-hari dah kelas 8 sampai 5. So nak hilangkan stres tu, nak hilangkan penat belajar tu, petang tu biasanya memang akan riadah lah. Waktu tu memang akan rasa aman, damai kepala, macam kosong je. Okay, even lepak-lepak duduk tepi tasik baling roti dekat ikan pun rasa macam gembira. Okay, stres belajar. And then waktu bebas juga. Biasanya petang-petang saya kata riadah kan tadi. So biasanya malam adalah waktu saya akan siapkan tutorial ataupun assignment. Kadang-kadang lecturer akan bagi assignment ataupun tutorial extra untuk kita buat, untuk bincang pada next day-nya. So akan siapkanlah nak study, buat homework ataupun siapkan tutorial. Masa matrik dah boleh bawa laptop. So siapa yang tak ada kerja ataupun dah siap tutorial tu, bolehlah tengok laptop. Kalau internet okey lah. Alright, so boleh tengoklah korang main Instagram ke, nak tengok Netflix ke atau apa-apa, boleh. Sebab kat situ tak ada apa-apa yang strict. Dia tak, lepas pukul 5 tu korang boleh buat apa-apa. Dia kata aktiviti bebas. Kalau korang tak nak buat tutorial pun tak apa, tiru orang. Janganlah. Sebab kena ingat benda ni mungkin ada yang tak tahu. Dekat matrikulasi dia ada, contohnya program 1 tahun dia ada 2 semester kan. Semester pertama exam korang akan dapat pointer. Pointer tu kira macam grade lah. Dekat matrik kita tak panggil grade A, B, C, D. Memang dia panggil A, B, C, D. Tapi A, B, C, D tu dia akan convert jadi pointer. So macam mana kita nak cakap result kita tak pakai saya dapat 3A, 1B. Kita tak cakap macam tu. Kita akan bercakap pasal kita punya pointer. Contohnya saya 4 flat, saya 3.75. So the maximum maksudnya yang full mark adalah 4, 4.0 kita panggil 4 flat. Kalau kurang-kurangnya boleh 2.5, 3.75, 3.15, dia boleh jadi macam-macam. Okay, so kita punya pointer, itu kita punya pointer. So kalau sem pertama korang tak study, tak buat tutorial sendiri, korang dalam lecture hall terlalu banyak mencuci mata, pergi library tapi tak study, cuci mata lagi, riadah petang, tak main game apa-apa,
cuci mata lagi. So penat mencuci mata, lupa nak study. So pointer korang teruk. Teruk ni mungkin below 2 lah, tak silap saya. So pointer yang teruk ni, saya tak ingat the exact teruk tu berapa, tapi ada certain number below certain pointer, korang mungkin boleh dibuang matrikulasi. What? Ini adalah benda betul. So make sure jaga pointer. Jangan terlalu bermain. Okay, walaupun sebab kita happy lah, kita dah lepas SPM, kita dah pra-university, tapi belajar kena tetap belajar, dapatkan pointer yang elok. Okay, itu sem pertama. Kalau pointer tak elok, korang boleh dibuang matrikulasi. Kalau sem 1 elok, sem 2 tak elok, dia akan ambil average lah. Okay, so make sure jaga pointer, jangan terlalu bermain-main. Saya tahu kalau biasanya budak-budak lelaki dia suka lepak dengan kawan-kawan, pak-pak sakut kan. Kadang-kadang lelaki ni dia ada satu semangat pak-pak tu, semangat pak-pak tu, semangat pak-pak tu, semangat pak-pak tu kuat sikit. Pak-pak tu lepak dia lepak dia ikut kawan, tak study. So pointer drop. Sedangkan masa nak masuk matrik, result SPM elok. Benda ni biasa jadi. SPM elok, tapi sebabkan culture shock terlalu, mungkin tak pernah duduk asrama sebelum ni, tak tahu macam mana nak bergaul, terlalu ikut kawan, so benda tu efek SPM elok, pointer first semester drop, jatuh, boleh sampai dibuang matrikulasi. So itu sangat bahaya. So make sure nak lepak-lepak juga, nak main-main juga, tapi belajar waktu kelas, dengar betul-betul, jangan ponting kelas, dan jangan tiru tutorial orang buat sendiri. Itu adalah nasihat daripada Madam Siti. Alright, so and then waktu malam, sambung balik kan aktiviti sana tu. So waktu malam, buat apa biasanya saya kata buat tutorial ataupun homework, study, buat nota ke apa-apa. Dan juga biasanya dekat masjid dekat dalam matrik tu, dia akan buatlah sesi ceramah di antara maghrib dengan isyak. Kadang-kadang lepas isyak pun ada aktiviti-aktiviti keagamaan lain. So kalau korang berminat untuk join aktiviti-aktiviti keagamaan tu, dipersilakan join. Masuklah apa-apa kelab yang ada, join je, buat banyak-banyak kawan. Kalau jenis yang tak nak, jenis yang tak suka keluar bilik, suka terperap je, main laptop, main handphone, so buatlah apa-apa pun, tak ada siapa pun nak kontrol. Tapi awak sendiri yang kontrol awak punya timetable, hal tuju awak nak belajar ataupun tidak. Okay, so kadang-kadang pun malam tu adalah waktu untuk study group. So dekat so korang boleh macam buat pertemuan gitu dengan kawan-kawan praktikum. Sebab praktikum ni campur lelaki dengan perempuan kan. So dia tak ada ruang khas untuk korang study group. Biasanya orang akan buat study group dekat kawasan masjid, dekat dia punya tepi-tepi masjid tu, kalau praktikum korang semua adalah muslim lah. Kalau bukan muslim, boleh juga berjumpa buat study group dekat kafe. Kalau tempat-tempat lain biasanya gelap. So itu adalah kawasan-kawasan yang berlampu biasanya. So buat study group, okay, tu saya jarang buat lah. Kalau buat pun saya akan buat dengan praktikal. Itu pun kalau terpaksa. Sebab saya tak suka keluar bilik. Saya suka duduk dalam bilik saya sendiri. Okay, so itu adalah jadual seharian. Biasanya dekat matrikulasi pukul 8 sampai 5 kelas. Lepas kelas tu aktiviti bebas, depends pada korang nak buat apa. Tapi make sure saya kata jangan lupa study. Study. Cuci mata juga, tapi jangan lupa study. Alright, so and then Sabtu dan Ahad pula apa nak buat? Sebab matrikulasi ni dia adalah pra-university, tapi korang kena ingat dia punya culture masih lagi macam asrama. So sebenarnya kalau ini asrama, ini university, matrikulasi duduk tengah-tengah. Dia punya situasi dia macam asrama sikit, macam universiti sikit. So antara perbezaan-perbezaannya, korang tak boleh nak keluar outing sesuka hati. So yang tak boleh, contohnya rasa petang ni habis kelas pukul 5, kita pergi jalan-jalan kat luar, nak pergi pekan lah. Duduk matrikulasi tangkap, pekan tangkap lah yang paling besar kat situ kan. So jom pergi tangkap, tak boleh. Dia tak boleh outing sesuka hati. Untuk keluar outing, kena dapatkan kebenaran warden ataupun fellow. Okay. So kiranya Sabtu dan Ahad ni biasanya dia akan ada rotation. Minggu ni minggu outing lelaki, minggu depan minggu outing perempuan. Dia rotate.
outing lelaki, outing lelaki dia tak buat outing serentak semua sebab untuk mengelakkan pelajar-pelajar ni daripada pergi dating. Okey, sebab dekat dalam matrik ni, ini saya share pengalaman saya. Dekat dalam matrik ni macam saya kata, semangat membuat-buat. So banyaklah kita boleh nampak pasangan-pasangan yang baru berkenalan dan bercanda. Okey gitu. So memang banyak. So make sure jaga diri elok-elok. Kalau nak bercanda pun macam saya kata, ingat pointer tu. Jangan sebabkan bercanda ria tu korang lepaskan semua masa depan mak ayah. Mak ayah suruh masuk universiti, suruh dapat kerja elok-elok. So ingat benda tu. Kalau korang ingat, insyaAllah korang tak akan tersalah hala tuju. Okay. So saya kata dekat matrik ni korang decide sendiri korang punya perjalanan. Mungkin akan ada yang culture shock, terkejut. Dulu duduk serumah dengan mak kan, so nak keluar pun susah, nak jumpa kawan pun susah. So bila dah masuk matrik ni, dia bebas, tak ada siapa nak control korang. So korang pun jadi culture shock. So jadi macam asyik nak keluar, asyik nak lepas, nak pergi dating, benda-benda macam tu. So make sure jaga diri elok. Alright. So Sabtu Ahad adalah waktu untuk outing. Outing dia rotate. Minggu ni outing lelaki, outing perempuan. So kalau cuti umum, biasanya kalau cuti umum yang tengah-tengah, maksudnya Isnin hingga Jumaat, dia just cuti, tak ada kelas. Sometimes dia akan buat aktiviti-aktiviti lain lah untuk isi masa lapang kita. Sometimes dia bagi outing. Kalau macam cuti tengah-tengah tu, dia bagi outing untuk lelaki dan perempuan lah. Maksudnya lelaki dan perempuan boleh keluar outing. And then kalau cuti panjang, cuti raya tu, memang dia akan galakkan untuk balik. Kecuali pelajar-pelajar yang duduk jauh. Yang duduk jauh tu susah nak balik kan. Contohnya ada yang pelajar daripada Kelantan ke, yang cuti pendek-pendek dia tak nak balik, boleh duduk dekat situ dengan kebenaran fellow. Kena dapatkan kebenaran daripada fellow lah. Apa bezanya matrikulasi dengan asrama? Jadi saya kata matrik ni duduk tengah. Asrama, matrik, universiti. So saya beritahu apa beza antara matrikulasi dengan asrama. First, matrikulasi tak ada waktu prep. Kalau siapa yang duduk asrama akan tahulah apa itu prep kan. So waktu prep ni korang semua kena berkumpul duduk dalam kelas korang sendiri, buat kerja atau nak buat apa-apa lah. Tapi yang penting kena tinggalkan korang punya dorm. Betul? Itu adalah asrama. Dekat matrik tak ada siapa yang nak paksa korang kosongkan dorm. Kosongkan bilik. So bilik tu tak ada siapa yang jaga. Korang sendiri kena make sure jaga bilik korang sendiri. Setiap kali keluar kena lock, kunci kena sentiasa bawa. Jangan hilangkan kunci bilik sebab dia adalah bilik korang. Okay? So, misal kata kalau korang tertidur waktu siang kelas, tertidur, tak ada siapa pun yang akan kejut korang untuk pergi kelas. So, semuanya korang yang manage sendiri. So, waktu dekat matrik tak ada prep. So, korang sendiri yang manage your time bila, macam saya kata, daripada pukul 8 sampai pukul 5 adalah waktu kelas. Ke atas, 5 ke atas adalah waktu bebas. So korang yang kena manage ni waktu bila korang nak study, waktu bila korang nak siapkan tutorial. Tadi macam saya dah share, petang adalah waktu beriadah. Biasanya saya akan berjalan-jalan, pergi makan, tengok ikan, tengok awan, tengok langit, tengok burung. Tak bosan. Okay, tak boleh keluar. So itu je lah tu. Ataupun bersukan pun boleh, berjogging. Okay. And then malam saya akan buat semua tutorial, study ataupun apa-apalah. Okay, itu adalah perbezaan asrama dengan matrikulasi. Matrikulasi tak ada waktu prep. Yang kedua, jadual kelas dekat matrikulasi tadi saya dah share juga, dia sangat padat. Macam lebih kurang macam jam sekolah kita lah. Sekolah kita stick dekat dalam satu kelas. Daripada pagi sampai petang, kelas kita kat situ je. Tempat duduk kita yang itu je. Kalau matrik ni, kalau jadual tu waktu kuliah, korang kena pergi ke dewan kuliah, jalan kaki pergi dewan kuliah ramai-ramai. Kalau waktu tutorial, korang kena jalan kaki pergi ke tempat tutorial sebab bilik tutorial dia kecil sikit. Kuliah tu besar, sebab tempat dia berbeza-beza ya. Dia banyak berjalan. And kalau waktu-waktu perantaraan, contohnya lah kelas 8 sampai 10 lecture, 10-11 tu adalah tutorial. So korang daripada lecture korang nak kena pergi ke tutorial, sama juga dengan kelas-kelas orang, kuliah-kuliah orang lain. So akan ada traffic yang sangat padat. Tu nak jalan pun kena tu sebab sangat ramai. Waktu kita keluar kuliah, ada orang nak masuk kuliah, kita nak pergi praktikum, ada orang baru nak balik keluar daripada praktikum pula. Dan masa tutorial ada yang nak keluar tutorial. So waktu tu akan ada traffic yang sangat padat.
So cuma situasi kalau macam sekarang ni, situasi COVID ni mungkin berbeza sikit. Dia dah ada laluan, mungkin dah ada orang yang jaga, ataupun dia dah bagi tahu lah SOP macam mana untuk keluar dewan kuliah, mungkin line by line ke. That one is SOP COVID. Follow je SOP COVID. Saya ceritakan pengalaman saya masa zaman tak ada COVID dulu. Okay. And then perbezaan antara matrikulasi dengan asrama, ketiga lah, simple je lah. Dekat matrikulasi tak ada dewan makan. So makan kat mana? Kat kafe. Tadi saya dah share, makan keluar duit sendiri. So duit allowance yang diberi oleh kerajaan setiap semester tu adalah sebenarnya untuk makan. Dia cukup untuk makan je sayang. Janganlah pergi beli handphone lah, pergi beli-beli benda-benda mengarut lah. So duit allowance yang dapat masuk, dia akan terus masuk dalam bank. So make sure lah jaga elok-elok supaya tak membazir. So allowance tu diberi cukup-cukup untuk makan. So kalau macam sebelum ni mak bagi duit belanja, betul tak? So this time korang kena manage duit sendiri untuk supaya allowance yang dibagi masa awal-awal semester tu cukup untuk korang survive sampai akhir semester. Okay, so kena belajar manage kewangan sendiri. Kalau boleh, kalau korang hebat, korang kena manage duit betul-betul sampai korang tak payah minta duit belanja dekat mak ayah. Itu adalah yang terbaik sekali. Macam saya tak suka keluar outing. So memang duit saya akan save. Saya tak outing, saya jarang outing. And then kalau waktu lunch dengan dinner tu, saya akan kadang-kadang saya sekalikan, biar makan berat terus. Kenyang sehari sekali je makan berat. Tapi sarapan saya tak boleh tinggal lah. Okay, so manage your money betul-betul. Supaya kalau boleh, pelajar yang hebat, macam Datuk Faiz Kamsah, pelajar yang hebat adalah pelajar yang dapat menjaga kewangan dan tidak minta duit daripada mak dan ayah. Okey, sekarang saya akan beritahu tentang perbezaan antara matrikulasi dengan universiti pula. Tadi kan matrik duduk tengah-tengah kan? Dia adalah pra-universiti. So perbezaan yang pertama antara matrikulasi dengan universiti adalah outing. Tadi saya ceritakan pasal outing. So untuk matrik dia tak macam universiti. Kalau universiti korang boleh keluar masuk sesuka hati, tak ada siapa kontrol, tak perlu minta kebenaran siapa-siapa. Tapi dekat matrikulasi korang kena dapatkan kebenaran daripada fellow. Okay, so nak keluar macam saya kata tadi, outing dia ada rotation. Minggu ni outing lelaki, minggu depan outing perempuan. And hari Isnin sampai Jumaat tu untuk korang keluar saja-saja pergi ke mana-mana outing tu sangat susah. So selain daripada outing, biasanya Sabtu dan Ahad untuk pelajar-pelajar yang tak suka outing, parents yang mana dekat lah, parents akan datang korang punya matrik untuk melawat lah. Macam dekat asrama juga, melawat, bawa makanan, duduk lepak dekat gazebo, makan kat kafe, benda-benda macam tu lah. So itu adalah perbezaan antara matrikulasi dengan universiti. Universiti dia tak ada outing tu. Okay. And then yang kedua ni, saya tak rasa semua orang tahu panggilan lecturer. Dekat universiti kita panggil lecturer adalah doktor, mister, sir, madam, prof dan sebagainya kan. Dekat matrikulasi, lecturer akan dipanggil cikgu. Cikgu ataupun mister. Biasanya kalau cikgu-cikgu yang ajar English kita panggil sir lah kan. So kita panggil cikgu ataupun sir, which is dia macam dekat sekolah juga. Kat sekolah kita panggil cikgu dengan sir. So dekat matrik sebenarnya dia ada lecturer, tapi panggilan yang biasanya diguna pakai untuk kita panggil lecturer tu adalah cikgu ataupun sir. Okay, so dekat universiti tak panggil macam tu. Dekat universiti kita terus panggil dia punya title, prof, doktor. Kita takkan panggil lecturer dekat universiti cikgu. Kau kena hempuk ke? Okay. And then last sekali perbezaan antara matrikulasi dengan universiti adalah pemakaian. Macam saya kata, dekat matrikulasi korang kena pakai formal sepanjang masa, takut kan. Boleh kata sepanjang pergi kelas tu lah. Kalau korang ada kelas 8-5, korang memang kena pakai. Waktu 8 hingga 5 tu memang korang kena pakai formal. Formal tu maksudnya kalau perempuan baju kurung, berkasut, kasut bertutup kasut bertutup. So setiap hari korang kena pakai kasut bertutup untuk perempuan. Sama juga dengan lelaki, pakai kemeja, necktie, seluar slack dan juga kasut. Kasut dan berstokin lah. Buruk kalau pakai kasut tak pakai stokin. Means memang macam tu adalah pemakaian korang setiap hari. Tak boleh pakai jeans,
tak boleh pakai SOSLEC, SOSTRAC tak boleh. Untuk yang pelajar-pelajar yang macam saya kata non-Muslim ataupun pelajar-pelajar apa tadi? Yang free hair. Macam saya kata boleh pakai blouse dengan seluar slack, tapi kasut kena bertutup. So pemakaian macam mana pun kena make it formal. Kalau dekat universiti berbeza. Sebab dekat universiti korang boleh pakai apa-apa pun, bergantung pada universiti korang lah. Macam dekat UiTM korang boleh pakai apa-apa, tapi korang tak boleh pakai seluar jeans. Dekat UIA tak boleh pakai jeans juga. Kalau dekat UM, saya daripada UM kalau dekat UM, saya ambil engineering di UM. Masa dekat UM pemakaian bebas. Korang nak pakai baju tidur, korang nak pakai buruk cupar camping, tak ada siapa kisah. Pakailah apa-apa. Dekat UM tak kisah, okey? Okey, sampai masa saya just pakai tudung sarung je pergi lecture. Itu adalah biasa. Alright, so maksudnya dekat universiti pemakaian dia lebih fleksibel dan mungkin lebih longgar. Tak seperti dekat matrikulasi. Matrikulasi korang memang wajib pakai formal masa kelas. Masa petang, saya kata lepas kelas tu itu dah bebas. So adalah bila dah bebas ni dia jadi betul-betul bebas. Ada yang lelaki pakai kain plekat pergi ke kafe, itu biasa. Kalau macam nak up sikit pakai seluar jeans. Bila pakai seluar jeans dekat matrik tu rasa macam wow, aku cantik. Gitu. Sebabnya seluar jeans tu adalah benda yang tak dibenarkan pakai masa kelas. So bila pakai lepas kelas tu rasa macam diri ni up sikit kan. Okay, so itu adalah perbezaan matrikulasi dekat universiti. Okay, so saya dah share live ataupun perjalanan saya dekat matrikulasi. So adakah matrikulasi ni macam penjara? Dia tak macam penjara sangat, tapi dia separa penjara. Okay, alright. So dia strict, dia masih strict macam asrama, tapi dia ada sedikit kelonggaran macam universiti. Macam saya kata matrikulasi ni dia adalah prime university, dia tengah-tengah. Dia adalah pertukaran antara asrama, sekolah pergi ke university. So dia duduk tengah-tengah. So culture dia ada sikit macam asrama, ada sikit macam university. So saya harap sharing saya ini akan bagi manfaat kepada ramai pelajar-pelajar yang nak masuk ke matrik, yang mungkin tak tahu macam mana life dan matrik sebenarnya. So life dia sangat best, tapi macam saya kata korang kena make sure jangan leka. Lagi-lagi yang ambil sesi 2 tahun, sorry, minta maaf. Lagi-lagi untuk yang ambil sesi 1 tahun, 2 semester, korang ada satu tahun je untuk habiskan semua syllabus. Dan korang kalau pointer jatuh, korang mungkin akan dibuang. Kalau pointer korang first pointer dah rendah, misalnya kata tak buang tapi rendah, masa second sem tu dia akan ambil average tau. So kalau yang first dah rendah, second korang dapat tinggi pun dia akan average kan, korang akan dapat sedang-sedang. So bila dapat sedang-sedang ni, untuk masuk ke universiti nanti dia jadi lagi susah. Apatah lagi kalau matrik korang dah pointer bawah, first semester bawah, second semester bawah, bila korang habis matrik pun obviously akan bawah lah. So kalau boleh dapatkan pointer yang tinggi. Tinggi tu berapa madam? Dapatkan at least 3.5 dan ke atas. Untuk korang dapat secure bidang yang korang nak masa dekat universiti. So saya bagi share untuk engineering, sebab saya ambil kejuruteraan mechanical di Universiti Malaya. So untuk engineering di UM, saya ambil mechanical. So untuk bidang mechanical engineering dekat UM tu, dia punya masa zaman saya dulu, pointernya siapa yang dapat pointer tinggi saja yang boleh masuk ke engineering, mechanical engineering dekat UM. So masa dekat U, tiba-tiba masuk cerita U kan, cerita sikit je lah. Masa dekat U, hampir ke semua course yang ambil mechanical engineering tu, pointer matrikulasi dia adalah 3.75 dan ke atas. Kau bayangkan betapa sengitnya nak masuk ke universiti nanti. So macam mana pun korang kena belajar betul-betul sepanjang dekat matrik, dapatkan pointer yang tinggi. Lagi tinggi lagi bagus, dapat 4 flat, which is much better. Korang boleh minta apa-apa pun nanti. So jaga pointer, jangan terleka. Jangan culture shock sangat. Kalau culture shock pun harap dapat tahan sikit. Kalau nak bercinta masa matrikulasi, itulah benda biasa. Macam saya kata, ramai yang bercinta masa matrikulasi, tapi bila masuk universiti tak bertahan. Tak adalah nak doakan apa-apa, tapi ini berdasarkan pengalaman. Kalau rasa nak bercinta juga waktu matrikulasi, tahan. Dekat U nanti korang akan nampak lagi banyak lagi kumbang atau bunga yang lebih menawan. Gitu. Alright, so itu saja sharing daripada Madam Siti hari ini tentang live di matrikulasi. Kalau ada apa-apa nak tanya, korang boleh
boleh drop your comment dekat bawah. Korang tulis dekat live chat, drop your comment lah. Lagi senang. Saya akan terus reply nanti. Dan jangan lupa like this video, jangan lupa share this video to your friends supaya ramai lagi kawan-kawan korang yang nak masuk matrikulasi tapi tak tahu macam mana matrikulasi itu pun. Korang boleh share video ni supaya ramai lagi dapat info. Dan jangan lupa tengok video saya yang matrikulasi part 1. Saya dah terangkan how to apply dan apa syarat-syarat kelayakan, ikut jurusan apa nak ambil. So semua saya dah terangkan dalam video saya yang part 1. So untuk part 2 ni kita dah tahu tentang macam mana live di matrikulasi. So live yang paling best lagi adalah di universiti. So kalau korang nak tahu macam mana live dekat universiti, korang boleh komen dekat bawah. Madam, saya nak tahu live dekat universiti macam mana. Madam, saya nak tahu live di universiti macam mana. Madam, saya nak tahu live di universiti macam mana. Komen. Ajak ramai-ramai komen. Kalau ramai yang komen, saya akan share live di universiti pula. Okay, kita jumpa lagi dalam extra yang akan datang. Jangan lupa subscribe YouTube eTution dan sebarkan kepada semua kawan-kawan. Kita jumpa lagi guys. Bye. Mwah. Behind closed doors, I'm a fool for your love.